TV KPM. Aduhai malang Pak Kadok, ayamnya menang kampung tergadai. Ada nasi dicurahkan, awak pulang ke Buloran. Hai mudik menongkah surut, hilir menongkah pasang. Ada isteri dibunuh, nyaris mati oleh tak makan. Masa belayar kematian angin, sauh di labu bayu berpuput. Ada rumah bertandang duduk. Aduhai malang Pak Kadok. Aduhai malang Pak Kadok. Aduhai malang Pak Kadok. Assalamualaikum semua. Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Nisa K. Baiklah, apa yang kita lihat sebentar tadi merupakan satu persembahan seloka yang mana ada kena-mengenanya dengan topik kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, Nisa nak ingatkan seperti biasa agar kekal menjaga SOP di mana sahaja anda berada dengan memakai pelitup muka di tempat awam, menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan lazimkan penggunaan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Baiklah semua, jom kita sama-sama berkenalan dengan guru yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini mengenai subjek kesusastraan Melayu, kesusastraan Melayu komunikatif. Nampak tak Nisa ni baru lepas sarapan tadi dia dah tersasa-sasa. Jadi jom kita sama-sama tonton profil ini. Baik semua, jom kita sama-sama persilakan Cikgu Syamsuriati Hassan dari SMK Sri Kiam Bang Kelantan. Apa khabar Cikgu? Baik, alhamdulillah Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sihat Cikgu? warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Pagi-pagi kan kita dah tengok Cikgu berseloka. Ya, betul Nisa. Saya sangat tertarik sebab dah lama kita tak dengar seloka. Tetapi sebelum itu, saya nak ingatkan kepada anda semua, apabila kita perlu membuka pelitup muka kita, pastikan kita dalam jarak yang selamat 1 meter atau lebih. Dan Cikgu, saya nak jemput Cikgu untuk sanitasi dahulu tangan. Okey, boleh sebelum Nisa. kita, ya. Okey. Okey, baiklah. Okey, kemudian saya pula Cikgu ya. Okey. Kita sanitasi tangan kita sebelum kita mulakan apa-apa aktiviti. Kalau kita dah pegang barang-barang tu kan, inilah dia norma baru yang perlu kita Betul, Nisa. amalkan. Betul, Nisa. Dan apabila perlu membuka pelitup muka anda, silakan Cikgu. Okey. Jangan lupa untuk simpan pelitup muka di dalam bekas ataupun tempat yang selamat dan bersih. Contohnya di dalam saku, poket plastik, atau saya ada bekas plastik macam ni Cikgu. Okey. Nampak tak, dengan stiker budak-budak lagi semua pun ada. Yang penting tidak buang merata-rata. Sekiranya pelitup muka anda telah kotor dan perlu ditukar kepada yang baharu. Hari ini, sekali lagi, subjek kita adalah kesusastraan Melayu komunikatif. Topik kita adalah seloka, boros dan jimat. Ada kena-mengena dengan apa yang Cikgu dah selokakan tadi. Tetapi sebelum tu kan Cikgu, saya nak jemput kawan-kawan kita untuk turut sama-sama bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jom, kawan-kawan dari SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 1. Assalamualaikum. Hai. Apa khabar semua? Okey? Okey? Okey, nampak semuanya. Ya, selamat pagi semua. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Didik TV untuk subjek kita pada hari ini. Jadi, kita nak perkenalan dahululah dengan mereka, Cikgu. Okey, silakan. Jom, saya nak silakan Farhanis untuk perkenalkan diri anda. Silakan. Nama saya Nafah. SMK Datuk Mahmud 1. Selamat Cikgu. Ya, terima kasih Farhanis. Kemudian kita ada Farah Hanim. Silakan Farah Hanim. Nama saya Wana Farhanim binti Zainuddin. Saya dari SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 1. Selamat pagi Cikgu. Selamat pagi. Kemudian kita nak persilakan Syafiah. Silakan.
Cikgu. Ya, selamat pagi. Ada terputus-putus sedikit tadi ya. Mungkin gangguan talian kata kan. Baiklah. Selanjutnya kita persilakan Raklis. Silakan perkenalkan diri anda. Saya Raklis Awanda binti Ridwan dari SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 1. Selamat pagi Cikgu. Selamat pagi. Terima kasih. Kemudian kita persilakan Ain. Silakan Ain. Nama saya Nur Ain Nadia binti Muhammad daripada SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 1. Selamat pagi Cikgu. Terima kasih. Dan seterusnya Wan Nur Fatin. Silakan. Nama saya Wanda Fatin Saira binti Wanis dari SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 1. Selamat pagi. Selamat pagi. Baiklah, itu dia rakan-rakan kita dari SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 1 yang akan turut sama dengan kita. Yang di rumah pun jangan lupa sediakan pen, pensel, kertas dan apa jua peralatan yang anda perlukan untuk topik kita pada hari ini iaitu seloka, boros dan jimat di bawah subjek kesusasteraan Melayu komunikatif. Tapi sebelum tu kan cikgu kan, kita ada video khas yang kita nak kongsikan dengan semua yang menonton teras di Didik TV KPM. Jom sama-sama kita saksikan. MK kerana saja ini syarat dengan unsur pengajaran boleh saja jadikan iktibar. Malahan bukan itu sahaja, subjek ini juga terdapat nilai-nilai murni yang dapat saya jadikan panduan. Kerana itulah saya meminati subjek KMK. Saya berminat dengan subjek KMK ini kerana hasil karyawan ada pengarang yang amat kreatif meskipun berasal dari bidang yang berbeza. Sastra juga berperanan besar dan cukup relevan dalam perkembangan pembangunan dan kehidupan masyarakat kini. Apa yang diberikan oleh subjek KMK ini sendiri ibarat lautan luas yang terbentang. Sarjana mata memandang. Oleh itu, karyawan ini perlulah disokong agar dapat membentuk masyarakat yang berpengetahuan luas. Saya berminat dengan subjek KMK kerana ia mudah untuk skori dalam peperiksaan. Setiap karya yang dikeluarkan oleh sastrawan juga mempunyai banyak pengajaran dan nilai-nilai murni yang dapat kita contohi dalam kehidupan. Ya, itu dah sedikit perkongsian kawan-kawan kita berkenaan dengan nilai-nilai murni dalam kesusasteraan Melayu komunikatif. Berbelit-belit dari lidah saya. Cikgu mungkin boleh cikgu kongsikan serba sedikit apa yang kita nak belajar pada hari ini cikgu? Okey, terlebih dahulu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua anak-anak pelajar. Okey, pada pagi ini perkongsian Cikgu Syam adalah tentang satu genre puisi Melayu tradisional. Jadi fokus perbincangan Cikgu Syam pada pagi ini Nisa adalah tentang seloka, boros dan jimat. Dan sebentar tadi Cikgu Syam ada menunjukkan macam mana kita melagukan lagu seloka dengan nada dan intonasi yang betul. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi kan seloka ni dah lama kita tak dengarkan. Mungkin golongan muda ramai yang tidak tahu bagaimana nak mendendangkan ataupun melagukan seloka. Kita akan teruskan pembelajaran kita tetapi selepas ini kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali menonton teras di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Syam dari SMK Sri Kiambang Kelantan dan juga rakan-rakan saya dari SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 1 Cikgu. Baiklah Cikgu, saya rasa kawan-kawan kita semua tak sabar untuk memulakan mata pelajaran kita. Kawan-kawan saya di Google Meet, adakah anda bersedia? Kalau dah bersedia, bagi Kak Nisa double thumbs up. Ya, nampaknya okey, semua dah bersedia. Jom cikgu kita teruskan. Okey, terima kasih Nisa. Okey, dan juga anak-anak pelajar pada pagi ini, Cikgu Syam akan membuat satu perkongsian bersama dengan anak-anak pelajar iaitu untuk subjek kesusasteraan Melayu komunikatif 2216 Palang 1 dan buku teks kita pada pagi ini ialah buku teks Nilai Insan. Jadi pada sesi pengenalan tadi Cikgu Syam ada
melagukan lagu seloka iaitu seloka Pak Kadok. Okey, jadi tujuan seloka ini dilagukan ialah supaya anak-anak pelajar boleh membezakan antara lagu-lagu puisi, contohnya macam seloka yang Cikgu Syam baca sebentar tadi. Sebab setiap genre puisi Melayu tradisional bacaannya adalah bacaan yang berbeza-beza, Nisa. Betul. Okey. Seterusnya Cikgu Syam akan fokus kepada tajuk kita pada pagi ini ialah elemen sastra dalam puisi Melayu tradisional iaitu dalam seloka Boros dan Jimat. Okey. Di paparan slide kita melihat senarai kandungan dan juga standard pembelajaran di sini. Jadi Cikgu Syam akan menerangkan terlebih dahulu kepada anak-anak pelajar iaitu standard kandungan di mana 1.2 mengenali dan juga memahami elemen sastra. Okey. Kemudian standard pembelajaran iaitu 1.2.1 okey, iaitu mengenali dan memahami puisi tradisional. Seperti yang Cikgu Syam bagi tahu sebentar tadi, pantun, syair, gurindam dan seloka ianya tergolong di dalam genre puisi Melayu tradisional, Nisa. Ya. Okey. Tapi fokus perbincangan Cikgu Syam pada pagi ini adalah tentang seloka. Okey. Kemudian standard pembelajaran satu ialah di mana kita akan mengkaji bentuk dia. Okey, mengkaji bentuk seloka. Yang kedua ialah membaca, memahami dan juga menerangkan maksud seloka yang kita bincangkan. Yang ketiga ialah kita menganalisis gaya bahasa dalam seloka Boros dan Jimat. Dan yang keempat ialah di mana kita akan membincangkan beberapa nilai murni yang terdapat dalam seloka tersebut. Okey. Jadi fokus perbincangan tajuk kita pada pagi ini ialah untuk pengetahuan anak-anak pelajar. Okay, di mana yang pertama sekali kita akan membuat kajian. Okay, kita akan mengkaji bentuk puisi. Okay, mengkaji bentuk puisi di sini Cikgu Syam ada menyenaraikan 6 formula. Dan setiap sekolah dia mempunyai formula yang berbeza-beza. Okay, setiap sekolah mempunyai formula ataupun cara ataupun pendekatan ataupun metodologi yang berbeza-beza, Nisa. Yeah. Okay, supaya anak-anak pelajar ni boleh memilih kaedah yang paling mudah untuk mereka menjawab setiap soalan, khususnya mengkaji bentuk puisi. Baik. Okay, apabila pelajar memahami formula ataupun cara mengkaji bentuk puisi, okey, apabila mengkaji bentuk puisi sama ada dalam puisi tradisional ataupun puisi Melayu moden, okey, benda ni tidak akan jadi masalah untuk anak-anak pelajar menjawab soalan. Okey. Jadi merujuk di sini Cikgu Syam ada menyenaraikan 6. Okey, 6 yang mana Cikgu Syam buat yang pertama sekali ialah R. Okey, R. Okey. R ini ianya merujuk kepada apa ni kalau cikgu tanya pelajar cikgu yang ada di depan ini? Siapa tahu? Siapa tahu R itu untuk apa? Siapa tahu R itu apa? Siapa nak kongsikan dengan Nisa? Sebab Nisa tak tahu. Silakan. Ya, silakan. Siapa namanya? Fatin ya? Silakan. Okey, silakan Fatin. R untuk rangkap. Ya, betul. R ialah untuk rangkap. Formula yang pertama untuk mengkaji bentuk puisi ialah R. Okey, anak-anak pelajar ingat R ialah untuk rangkap. Macam mana rangkap puisi itu? Okey, kemudian kita akan mengkaji puisi seloka Boros dan Jimat seketika nanti. Cikgu Syam menerangkan terlebih dahulu, ini formula dia. Ini kaedah dia, ini pendekatan dia. Okey. Kemudian yang kedua ialah JB. JB. Nah, JB. Apa itu JB? Okey, Ain boleh? Ain tahu apa itu JB? Apa dia JB? Jumlah baris itu. Ya, betul. Jumlah baris. Ya, jumlah baris. JB ni merujuk pada jumlah baris. Sebab dalam puisi ni dia mempunyai jumlah baris yang berbeza-beza. Okey, yang berbeza-beza. Okey. Kemudian cikgu teruskan yang ketiga ialah JPP. JPP ni ialah dia merujuk kepada apa dia? Ain. Sekali lagi. JPP. Ya, JPP. Apa itu singkatan untuk JPP?
Jumlah patah perkataan. Ya, Jumlah patah betul. perkataan. Jumlah patah perkataan. Okey. Sama juga yang Cikgu Syam bagi tahu, jumlah patah perkataan dalam setiap puisi yang kita kaji, dianya tidak sama. Kenapa dia tidak sama? Sebab mesti ada jumlah patah perkataan yang paling pendek dan juga mesti ada jumlah patah perkataan yang paling panjang. Jelas anak-anak pelajar? Okey. Kemudian yang keempat ialah JSK. Apa itu JSK, Farah? Jumlah suku kata. Ya, jumlah suku kata. Tahniah, Farah. Okey, jumlah suku kata pun sama juga. Okey, dalam setiap puisi dia mempunyai jumlah suku kata yang berbeza-beza. Okey, macam mana kita nak mencari jumlah suku kata seketika nanti Cikgu Syam akan perjelaskan. Okey. Kemudian yang kelima ialah RA. Apa itu RA? RA. Apa itu RA? Siapa Mungkin nak boleh kongsikan? terangkan. Apa itu RA? Silakan, Raklis. RA rima akhir. Ya, betul. Rima akhir. Anak-anak tahu tak apa maksud rima akhir? Boleh tak bagi tahu definisi dia? Apa dia rima akhir? Siapa tahu? Cikgu, rima akhir ni bukan yang bunyi hujung dia kalau Ya, betul. Betul. Okey. Rima akhir ni adalah bunyi pada hujung baris puisi. Bunyi akhir dia. Okey. Kemudian yang terakhir sekali ialah kes. Apa itu kes? Kes ini ialah untuk kesimpulan. Kesimpulan. Ya, kesimpulan sebab dalam puisi ini dia mesti ada yang berbentuk bebas dan dia mesti ada puisi yang berbentuk terikat. Okey, ini formula dia. Ini cara, ini kaedah, ini pendekatan macam mana kita nak mengaplikasikan formula ini dalam seloka yang kita kaji pada pagi ini. Baik. Okey, ada persoalan tak anak-anak di hadapan Cikgu Syam nak kemukakan soalan sebelum Cikgu Syam berpindah kepada slide yang seterusnya? Ada soalan? Ada yang nak bertanya, ada yang macam tak faham lagi ke, tak jelas ke, atau ada yang nak bertanya? Ada? Tak ada, okey ya? Semua okey? Wah, bagus. Mereka ni cikgu semuanya faham. Ya, baik. Alhamdulillah. Okey. Jadi cikgu buat penegasan sekali lagi untuk menjawab bentuk puisi sama ada puisi Melayu moden ataupun puisi Melayu tradisional apabila ingin mengkaji bentuk puisi RJB, JPP, JSK, RA dan juga kesimpulan. Okey. Setelah kita berbincang ini formulanya, maka kita nak kaji dalam seloka boros dan jimat. Sebab tadi kita dah tahu dah macam mana kita nak jawab soalan. Betul. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, seloka boros dan jimat dari segi art dia, dari segi rangkap dia. Okey, rangkap dia macam mana? Okey. Kita nak tengok dari segi rangkap dia. Okey. Jadi kalau kita tengok dari segi rangkap dia di sini, maaf ya. Okey, dari segi rangkap dia. Okey, kalau kita buat pengiraan di sini, berapa rangkap dia ada? Ada berapa kawan-kawan? Farah, ada berapa rangkap di sini? Seloka boros dan jimat, ada berapa rangkap? Ada? 5. Ada Raklis jawab 5. Ya. Ini rangkap yang pertama. Dan di sinilah, rangkap, ini rangkap yang pertama, rangkap yang kedua, rangkap yang ketiga, yang keempat dan juga rangkap yang kelima. Jadi kita dah tahu dah jawapan dia. Seloka boros dan jimat ditulis dalam bentuk rangkap, iaitu mempunyai 5 rangkap. Itu nak jawab soalan untuk rangkap, formula untuk R tadi. Sebab itu dah dalam konstruk KMK, pelajar perlu menganalisis, pelajar perlu mengkaji. Jadi kita analisis, kita bedah karya macam mana untuk mengkaji bentuk puisi. Itu dari segi binaan rangkap dia. Kemudian dari segi baris. Jumlah baris. Jumlah baris tadi yang kita bincang, dia sama tidak sama? Tak sama, cikgu. Tak sama kan? Tak sama. Ya, betul. Tak sama. Okey, kalau rangkap satu dia ada berapa baris? 4, cikgu. Betul, betul. Rangkap satu ada 4. Okey, kalau rangkap yang kedua? Ada 2. Ada 2. Okey, anak-anak murid cikgu di mana sekarang ni? Rangkap 3 ada berapa? Rangkap 3 ada berapa, kawan-kawan? Rangkap 3 ada berapa baris? Buka mikrofonnya, Kita nak dengar suara semua. 2. Okey, rangkap 3 ada 2 kan?
Okey, rangkap yang keempat. Rangka keempat ada berapa baris? Ada 4. Rangkap yang kelima? Ada 4. Maka kita dah tahu dah. Okey, jumlah baris loka ni yang paling pendek adalah 2 hingga baris. 4. Yang paling pendek 2 hingga 4. Okey? Okey. Seterusnya kita nak tengok, kita nak aplikasikan formula kita yang ketiga, iaitu jumlah patah perkataan. Kita kena cari dalam keseluruhan 5 rangkap tadi jumlah patah perkataan yang paling pendek dan kita kena cari jumlah patah perkataan yang paling panjang. Okey, kalau kita lihat di sini, yang paling pendek, berapa patah perkataan dia? Berapa? 2. Okey, baris mana, rangkap mana? Rangkap 1 baris 2. Rangkap 1 baris 2. Rangkap yang pertama di baris yang kedua, iaitu emas bertimbun. Emas dikira 1 patah, bertimbun 1 patah. Okey. Paling panjang? Paling panjang. Paling panjang berapa patah? Rangkap terakhir bukan cikgu Ya ke? Betul ke rangkap yang terakhir? Ya, betul berapa? ke kawan-kawan? Berapa yang paling panjang dalam sloka ni? 7. Bukan 7. 6. Ada berapa? 6 patah perkataan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Oh ya. 2 hingga 7. 2 hingga 7. Jumlah patah perkataan dia. Okey. Yang keempat, apa tadi formula yang keempat? Cuba bagi tahu cikgu. Farah, apa formula yang keempat? Jumlah suku kata. Ya, jumlah suku kata. Sama juga dengan jumlah patah perkataan, kena ambil yang paling pendek dan kena ambil yang paling panjang. Okey, berapa pendek di sini? Berapa kawan-kawan? 5. Contohnya mana? Contoh mana 5? Macam mana nak cari jumlah suku kata? Kira Saya rasa sama dengan ayat emas bertimbun tu cikgu. Emas bertimbun. 5 suku kata. 5 suku kata. Emas bertimbun. Okey, emas 2 suku kata, bertimbun 3 suku kata. So bila kita campur di situ dia akan jadi 5 suku kata. Okey? Dan kena pula cari jumlah suku kata yang paling panjang. Berapa yang paling panjang agak-agak di sini? 15. Betul ke ni kawan-kawan? Betul tak? Berapa? Kira dengan Nisa. Nisa cakap 15. Betul ke 15? 5 hingga 15. Betul Nisa. Contohnya lah masa 15. Mewah ramai. Kan kita sudah 2 suku kata, papa 2 suku kata, keseorangan. Jadi kita campur semua tu, maka keluarlah jumlah suku kata dalam sloka boros dan jimat ialah sebanyak 5 hingga 15. Okey, jelas anak-anak murid, Cikgu Syam? Semuanya masih mengikuti dengan baik ya. Okey, kemudian formula yang ke-5. Apa dia yang ke-5 tadi? Yang ke-5 tadi RA. RA tadi apa ya kawan-kawan? RA iaitu rima akhir. Kak Nisa tadi ada bagi tahu maksud rima akhir adalah bunyi pada hujung baris puisi. Okey, jadi kalau kita lihat di sini A, rima akhir dia kan? Okey, A. N, G, G. A ni akan jadi macam mana? A. Apa rima akhir dia? A kan? N, B, G, C. Sini? C kan? So rima akhir pada rangkap yang pertama ialah A, B, C. Okey, boleh jelas? Rangkap yang kedua bunyi macam mana rima akhir dia? A. Dia berakhir dengan I. So dia akan jadi A. Okey, bagus. Rangkap yang ketiga bunyi macam mana? B. Bisa mencuba. Okey, rangkap yang ketiga bunyi macam mana? A, B. Okey, kemudian rangkap yang keempat bunyi macam mana? A,
B. B. Okey, betul. Dan rangkap yang terakhir, rima akhirnya berbunyi A, B, C, D. Maka kita dah dapat rima akhir dia anak-anak. Okey? Maka kesimpulan untuk formula yang terakhir, puisi ataupun sloka di atas ditulis dalam bentuk bebas ke terikat? Bebas atau terikat, kawan-kawan? Bebas atau terikat? Bebas. Berbentuk bebas. Kenapa bebas? Bebas. Kena bagi bukti kenapa bebas. Kena nyatakan bukti kenapa sloka ini bebas. Kerana rima akhir berbunyi. Sebab rima akhir berbeza. Sebab rima akhir. Berebut dan rima menjawab. akhir berbeza. Okey, kerana mempunyai rima akhir yang berbeza. Contohnya kita ambillah dalam mana-mana rangkap yang kita suka. Sama ada rangkap yang terakhir ke, rangkap yang keempat ke. Okey, sebagai bukti. Ataupun kita nak ambil jumlah patah perkataan, jumlah suku kata pun tidak mengapa. Okey, jadi di sini Cikgu Syam ada memberikan satu sampel jawapan yang lengkap untuk soalan bentuk puisi. Samalah yang kita bincang tadi. Okey? Sama kan? Sama, bentuk rangkap iaitu 5 rangkap. Kemudian jumlah baris tidak sama. Kemudian nyatakan berapa yang tidak sama tadi iaitu 2 hingga 4. Kemudian berikan bukti dia. Contoh. Berikan Ini cara untuk contoh menjawab dia. sekiranya ada soalan yang bertanya berkenaan dengan bentuk puisi. Diharapkan di rumah tu pun sama-sama mengikuti dan sama-sama turut menjawab apa yang kita telah bincangkan. Kita akan sambung perbincangan kita selepas ini. Kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita masih bersama dengan Cikgu Syam Suryati ataupun Cikgu Syam dari SMK Sri Kiambang Kelantan dan juga kawan-kawan saya dari SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 1. Jadi jom Cikgu, kita akan teruskan dengan pembelajaran kita di mana kita berbincang berkenaan dengan seloka, boros dan jimat di bawah subjek Kesusasteraan Melayu Komunikatif. Silakan Cikgu. Okey, Cikgu Syam teruskan lagi. Okey, untuk yang seterusnya kita melihat pula ialah mengkaji bentuk puisi. Untuk yang ketiga ialah jumlah patah perkataan. Okey, dalam rangkap puisi, anak-anak pelajar perlu nyatakan kalau tidak sama kena tulis tidak sama. Okey, kemudian perlu nyatakan berapa tidak sama tadi. Okey, jadi yang kita analisis, yang kita dah kaji, kita lihat ada 2 hingga 7. Kemudian anak-anak pelajar perlu nyatakan bukti dia 7 ni mana. Okey, contohnya emas 1 patah bertimbun 1 patah dan dia berada pada rangkap yang pertama di baris yang kedua. Jelas jawapan di situ. Okey. Kemudian yang 7, wang penuh di gedung, padat di kantor. Dia berada pada rangkap yang pertama dan di baris yang keempat. Okey. Begitu juga dengan jumlah suku kata dalam rangkap puisi pun kita kena nyatakan sama ke tidak sama. Kalau tidak sama, anak-anak pelajar perlu nyatakan tidak sama. Ini merupakan pernyataan isi yang perlu anak-anak pelajar berikan. Khususnya untuk anak-anak pelajar menjawab soalan kertas 1 bahagian 2 iaitu soalan esei. Okey? Dan kita nyatakan berapa suku kata dia. Okey, di sini kita buat kajian sebentar tadi, ianya ada 5 hingga 15 suku kata. Kemudian kita nyatakan contoh. Okey. Seterusnya rima akhir dalam puisi di atas kena nyatakan tidak sama. Tidak sama. Kalau dia tidak sama. Kalau dia sama, anak-anak pelajar perlu nyatakan sama. Jadi contohnya rangkap 1 A, B, C, C. Rangkap 2 A, rangkap 3 A, B. Rangkap yang keempat A, B. Rangkap yang kelima A, B, C, D. Okey. Jadi bila selesai semua ni, maka kita buat
kesimpulan. Formula kita yang terakhir ialah kes kan, yang Cikgu Syam bagi tahu tadi kan, kes kan. Okey, kesimpulan kita kena nyatakan sama ada puisi ni bentuknya macam mana. Kalau seloka yang kita bincang tadi, ia berbentuk bebas. Kenapa bebas? Perlu nyatakan bukti. Okey, iaitu rima akhirnya berbunyi A, B, C, C. Ataupun anak-anak pelajar nak ambil suku kata pun boleh, patah perkataan pun boleh, tak kisah. Maknanya cikgu, dalam kertas peperiksaan nanti, kawan-kawan kita perlu menjawab macam ni untuk mendapatkan markah yang penuh. Betul Nisa. Okay. Khususnya untuk menjawab soalan bahagian 2. Kertas 1 bahagian 2. Untuk mendapat markah yang penuh. Okay. Kalau dalam kajian genre puisi tadi, anak-anak cuma mengingati 6 formula sahaja. Baik. Okay. Setiap guru dia mempunyai formula yang berbeza-beza Nisa. Betul. Okay. Jadi anak-anak pelajar boleh mengambil satu pendekatan mana yang agak senang untuk anda mana menjawab. Mana agak sesuai dengan diri betul, kan. Betul. Okey. Ada soalan untuk anak-anak mengemukakan pada Cikgu Syam? Ada nak tanya apa-apa? Ada nak tanya? Oh, semua memahami setakat ini. Okey. Okey, jom cikgu. Okey, kita teruskan Nisa ya. Okey, seterusnya kita nak melihat pula maksud rangkap puisi. Okey, maksud rangkap puisi untuk rangkap yang pertama dia kata katakan kau ada. Okey, emas bertimbun ataupun beras berguni, berkampit, berkarung, wang penuh di gedung, padat di kantong. Apa maksud dia? Agak-agak kalau cikgu tak buat kat sini, boleh tak bagi maksud Nisa? Saya rasa macam ada sesetengah perkataan tu dah boleh memberikan kita maksud gambaran tentang apa, gambaran tentang apa yang dibincangkan. Ya. Okey, jadi cikgu teruskan di sini rangkap yang pertama di mana penulis mengatakan jika seseorang itu mempunyai harta yang banyak. Apa itu harta yang banyak? Contohnya emas kan? Kemudian beras, wang, okey? Emas yang bertimbun-timbun, beras yang berguni-guni, berkampit, berkarung, wang yang banyak dalam simpanan. Okay? Tetapi anak-anak pelajar kena ingat, tetapi jika ditabur habur diborosi, semuanya segera juga akan habis pergi. Apa maksud rangkap yang kedua? Rangkap yang kedua di mana penulis menjelaskan semua tadi harta akan habis. Harta apa? Iaitu wang, emas, beras, jika dibelanjakan atau digunakan dengan cara yang boros dan tidak berhemah. Ini seloka dia memberikan pengajaran sebenarnya kepada kita. Okay? Kemudian, walaupun beras tak terbilang ulasnya akan timpas juga tak tinggal sebiji. Apa maksud dia? Maksudnya di mana walaupun kita ni mempunyai harta yang banyak, yang bertimbun-timbun, jika kita bersifat boros, belanja secara tidak berhemah, semuanya akan lenyap, semuanya akan habis. Seterusnya pada rangkap yang keempat, begitulah tetap akan akibatnya. Kesan sekiranya kita ni boros dalam berbelanja. Kalau bersifat boros dan habur, jimat cermat sahaja akan ubatnya jika tak mahu harta terkubur. Okey, jadi pada rangkap yang keempat menjelaskan kesan, ini kesan jika kita mengamalkan sikap boros dalam berbelanja. Okey, tetap akan habis nih walaupun mempunyai harta yang banyak. Harta yang bertimbun-timbun Nisa, betul tak? Betul. Okey, hanya dengan mengamalkan apa? Sikap berjimat cermat sahaja, jika kita tidak mahu harta kita ni akan habis ataupun akan terkubur begitu sahaja. Maknanya kalau ada harta yang banyak-banyak tu janganlah fikir nak belanja je. Betul Nisa. Okey, seterusnya pada rangkap yang terakhir, bidal Melayu sedia berkata. Ini pesanan orang tua zaman dulu-dulu. Memberikan pesan kepada kita. Nak kaya berdikit-dikit, nak ramai bertabur urai, masa mewah ramai, sudah papa keseorangan. Okey, jadi di sini dia menjelaskan pada rangkap yang kelima, peribahasa Melayu ada mengatakan jika hendak menjadi kaya, perlu mengamalkan sikap berjimat cermat. Okey. Dan bidal Melayu juga mengatakan masa mewah ni biasanya kita ramai kawan. Ramai orang nak mendampingi kita, ya, cikgu. Betul, ramai orang nak mendampingi kita. Namun bila kita jatuh miskin, jatuh papa, maka tinggallah kita keseorangan. Ini secara keseluruhan maksud rangkap demi rangkap yang terdapat dalam seloka boros dan jimat. Okey, ada soalan nak kemukakan kepada Cikgu Syam? Ada lagi kita buka lagi? Ada? Tak ada ya?
Kalau tak ada soalan, tak apa, nanti ujung-ujung nanti kita akan tanya mereka Ya, kembali. betul Nisa. Baik. Betul. Okey, seterusnya. Kita nak buat satu lagi. Analisa. Tajuk kita nak menganalisis. Ya. Sebab dalam konstruk KMK, pelajar perlu menganalisis. Pelajar perlu mengkaji. Okay? Inilah analisis. Kita nak menganalisis gaya bahasa dalam sloka boros dan jimat. Jadi di sini cikgu dah siap. Dah bagi dah di sini gaya bahasa dia. Okay? Dah bagi siap-siap. Pertama sekali ialah gaya bahasa asonansi. Okay. Yang kedua ialah aliterasi. Aliterasi. Nanti cikgu nak soal ni anak-anak yang ada di hadapan Cikgu Syam ni. Apa asonansi? Apa aliterasi? Yang ketiga ialah gaya bahasa anafora. Yang keempat ialah responsi. Yang kelima ialah gaya bahasa sinkof. Dan yang keenam ialah gaya bahasa kata ganda. Okey, jadi Cikgu Syam ambil pendekatan di sini, kita nak mengkaji, nak menganalisis gaya bahasa dalam sloka. Boros dan jimat. Sebelum itu, kalau kita tak faham maksud, kita tak mampu nak menulis jawapan untuk gaya bahasa, Nisa. Betul. Jadi pada pagi ini, di kesempatan ini, okay, anak-anak sedang bercuti, mengikuti kelas PDPR, cikgu nak membuat sedikit penyoalan, nak panaskan balik. Ya. Ya, kan? Okey, Cikgu Syam nak tanya Farah. Okey, Farah, apa maksud asonansi? Silakan Farah. Pengulangan huruf vokal iaitu A, E, I, O, U. Ya, betul. Pengulangan huruf vokal. Huruf vokal. Okey, huruf vokal A, E, I, O dan juga U. Okey, okey. Syaratnya macam mana, Farah? Mesti diulang sebanyak 3 kali dalam satu baris. Okey, 3 kali dalam satu baris. Okey, itu maksudnya ialah gaya bahasa asonansi. Jadi kalau kita melihat balik kepada sloka boros dan jimat, okey, Cikgu Syam akan pergi tengok sini. Okey, kita ambil sloka boros dan jimat. Okey. Okey, cuba tengok ni. Katakanlah pada rangkap ini, ada tak asonansi dia? Ada tak kawan-kawan? Asonansi. Dekat mana? Baris mana agak-agak? Mungkin Fatin boleh tunjukkan yang mana? Perulangan bunyi huruf vokal. Rangkap pertama. Okey, rangkap yang pertama. Baris yang ke? Baris pertama. Baris yang pertama, betul. Ini dia Nisa huruf vokal A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Jadi huruf vokal yang pertama sekali ialah gaya bahasa asonansi tadi. Okey, pelajar Cikgu Syam ada mengambil di sini pada rangkap yang pertama di baris yang pertama, iaitu katakanlah kau ada, iaitu huruf vokal A di sini. Syarat dia Nisa, dia mesti lebih daripada 3. Tak cukup 3 tak boleh. Adakah perlu huruf yang sama sahaja? Tak kisah. Tak kisah. Tak kisah. Asalkan dia melibatkan vokal A, E, I, O dan juga U. Lebih 3 kali. Ya. Okey, itu asonansi. Asonansi, huruf vokal. Okey, kita terus ke slide yang seterusnya ialah gaya bahasa yang kedua, aliterasi. Kalau yang tadi ialah huruf vokal. Kalau aliterasi, dah automatik dah kita tahu jawapannya, betul tak? Ya. Apa dia? Apa dia? Apa dia tu Ain agak-agak? Aliterasi. Ulangan huruf konsonan. Okey, perulangan bunyi huruf konsonan. Contoh huruf konsonan boleh bagi tahu tak? Mungkin kawan-kawan ada yang nak tahu huruf konsonan? Ada? Selain daripada huruf vokal. Okey, contohnya cikgu ambillah di sini N, S ke, tak kisahlah. Okey. M ke, asalkan 3 kali atau lebih Nisa. Okey. Kemudian yang ketiga ialah kita melihat pula gaya bahasa yang ada dalam sloka boros dan jimat ialah gaya bahasa anafora. Apa dia anafora ni Nisa? Ataupun kawan-kawan yang ada di hadapan ni, apa dia anafora? Ada yang nak kongsikan? Kita kongsikan apa dia anafora. Dalam 5 rangkap sloka yang kita kaji tadi. Awal baris. Perulangan kata di awal baris. Okey. Awak tengok pada rangkap yang mana dia ada gaya bahasa perulangan kata di awal baris. Rangkap
Rangkap 5. Rangkap yang rangkap ke lima. 5. Ini dia kan? Lima. Nampak tak? Nak? Nak. Dan juga di sini? Nak juga. Nak kan? Aha. Inilah kita panggil gaya bahasa perulangan kata di awal baris. Dan bila sebut gaya bahasa perulangan di awal baris, maka gaya bahasanya mesti disebut ataupun ditulis gaya bahasa perulangan anafora. Okey, jelas? Jelas anak-anak yang ada di hadapan Cikgu Syam? Boleh? Okey, seterusnya kita tengok lagi gaya bahasa apa? Responsi, cikgu. Okey, responsi. Okey, responsi. Kalau yang ini di awal baris, responsi ni dia duduk kat mana? Syafia, kat mana kalau responsi? Syafia, responsi. Di tengah-tengah baris. Tengah-tengah baris. Gaya bahasa di tengah-tengah Baris. Okey, responsilah gaya bahasa di tengah-tengah baris. Okey, Cikgu Syam nak test. Okey, nak uji mana gaya bahasa perulangan di tengah-tengah baris. Duduk di rangkap mana ni kalau kita lihat di sini? Okey, nanti Cikgu Syam akan paparkan sloka, boros dan jimat. Mungkin kita boleh Okey. minta Farhanim. Rangkap mana? Farhanim, boleh? Farhanim. Rangkap 3. Ya. Rangkap 3. Rangkap Perkataan yang apa tu? ketiga. Okey, rangkap yang ketiga. Okey, ini R3. Okey. Mana kata yang berulang di sini? Tak. Okey, Tak. betul. Okey, tak dan juga tak di juga. sini. Dia duduk di tengah-tengah kan? Beza tak anafora dengan responsi? Bezalah kan? Ya. Anafora perulangan kata di awal, baris. Responsi gaya bahasa tengah perulangan di tengah baris. Okey. Okey, Seterusnya kita tengok Singkop, lagi. cikgu. Singkop. Siapa Singkop. boleh kongsikan? Mungkin Raklis boleh kongsikan dengan kita. Singkop ni apa ya agak-agaknya? Apa gaya bahasa singkop? Singkatan perkataan. Gaya bahasa singkop apa dia? Singkatan perkataan. Singkatan perkataan. Okey, betul. Okey, mana singkatan perkataan di sini? Mungkin Rangkap Raklis, mana? Raklis boleh tunjukkan. Okey, rangkap mana dia duduk? Mana yang singkat di sini? Rangkap yang ke? R4 kan? Okey, baris mana? Baris yang ke? 4, betul? Mana singkatan dia? Iaitu? Mana yang singkatan dia? Ni kan? Perkataan tak ya, cikgu. Tak. Okey, betul. Ini dia panggil singkatan, Nisa. Okey, kalau dia tidak singkatan, dia akan jadi tidak. Okey, tapi bila disingkatkan, dia jadi tak. Okey, dalam sastra, dalam KMK. Okey, dan seterusnya yang terakhir ialah kata ganda. Gaya bahasa kata ganda. Ni senang je nak cari gaya bahasa Ni kata paling ganda. senang. Paling senang. Mana kata ganda? Mana kata ganda? Mungkin kita boleh minta, siapa tu? Namanya Bakish bukan namanya Bakish Yatim bukan Maaf Nisa tak pernah nampak nama anda kat bawah tu. Okey, kata Farhani, ganda silakan. Okey. Pengulangan kata. Pengulangan kata, perkataan Pengulangan yang kata, ada okey. Mana contoh dirangkap dia? di skrin. Mana contoh dia kata ganda di sini? Nak payah berdikit-dikit. Okey, berdikit-dikit ini dipanggil gaya bahasa kata ganda. Okey, jelas, faham. Nampaknya Okey. saya rasa kawan-kawan kita ni faham akan gaya bahasa yang telah kita pelajari dan bincangkan, tapi lepas ni kalau boleh nak jawab tu confident je, tak apa. Kalau kita buat kesalahan tak mengapa, itu sebahagian daripada sesi kita belajar. Betul, Nisa. Sesi pembelajaran. Jadi yang di rumah pun kalau ada yang tersalah, dah tahu dah jawapan yang betul, catat jawapan yang betul. Kita akan bertindak seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
masih lagi menonton teras di Didik TV KPM. Jadi kita pun tak nak buang masa kerana kita ada lagi yang kita nak bincangkan. Jom Cikgu Syam kita teruskan. Okey, kita teruskan Nisa perbincangan kita untuk sloka boros dan jimat, iaitu kita nak membincangkan nilai. Okey, jadi Cikgu Syam berikan sedikit apa dia nilai. Nilai ini merupakan perkara-perkara yang berbentuk positif. Okey, jadi dalam sloka tersebut kita melihat ada 4 nilai di situ. Yang pertama sekali ialah nilai kesyukuran. Okey, kesyukuran, kenapa syukur? Sebab kita dikurniakan banyak harta. Ya, dalam rangkap pertama kita ada emas, kita ada beras, kita ada uang. Jadi nilai kesyukuran ada pada rangkap yang pertama. Okey. Seterusnya pada rangkap yang kedua ialah nilai berhemah. Okey, nilai berhemah pada rangkap yang kedua di mana kita perlu belanja dengan berhemah. Betul. Okay, dalam sloka itu dia menceritakan macam mana kita perlu menggunakan wang, beras ke, emas, perlu digunakan dengan cara yang berhemah. Jadi di situ secara keseluruhannya ada satu nilai, iaitu nilai berhemah pada rangkap yang kedua. Okay. Dan pada seterusnya pada rangkap yang ketiga, iaitu ada satu nilai, ialah nilai berjimat cermat dalam berbelanja. Okay, dan nilai yang terakhir pada rangkap yang kelima, di mana pada rangkap yang kelima diceritakan bahawasanya ada satu nilai di situ, ialah nilai setia kawan. Sebab kawan ni biasanya masa senang ramai, masa susah tak ada, kita seorang je Nisa kalau kita susah. Okey, ini merupakan nilai yang terdapat dalam keseluruhan sloka yang kita kaji. Jadi Cikgu Syam dah pecahkan mengikut rangkap-rangkap dia supaya senang anak-anak pelajar mengenal pasti nilai pada rangkap yang pertama, pada rangkap yang kedua, pada rangkap yang ketiga dan juga pada rangkap yang kelima. Nanti anak-anak pelajar boleh buat latihan selepas ini. Ya, yang di rumah pun boleh buat latihan. Sama, di rumah pun sama. Okey, Nisa. Okey. Seterusnya, kita lihat lagi. Okey, ini contoh soalan. Okey, contoh soalan puisi Melayu tradisional. Okey. Senang saja soalan dia. Pertama sekali, minta di sini ialah 2 bentuk puisi beserta dengan contohnya. Jadi Cikgu Syam dah terangkan seketika tadi dengan jelas, dengan detailnya kan. Macam mana kita nak menjawab bentuk puisi. Cikgu Syam juga dah menyampaikan beberapa formula yang perlu anak-anak pelajar ikuti. Okey. Jadi di sini bila soalan keluar berkaitan dengan 2 bentuk, keluar dengan bentuk, maka formulanya ialah R, JB, JPP, JSK, RA dan juga kesimpulan. Kes, kan? Jadi dia cuma nak berapa di sini? Nak 2. Nak 2 aja. Kita ada berapa formula? Kita ada 6. Jadi kita boleh ambil mana yang kita suka. Jadi cikgu nak try anak-anak pelajar cikgu. Okey, siapa agak-agak yang boleh memberikan jawapan untuk kita buat perbincangan pada pagi ini? Siapa nak kongsikan jawapan boleh angkat tangan. Kalau tak, kita panggil nama. Okey, siapa yang nak berkongsi pagi ini? Kita cuba. Okey, Safia. Safia, silakan. Safia. Cuba Safia. Mempunyai rangkap. Contohnya satu rangkap. Okey, isi yang pertama Safia kata mempunyai rangkap. Okey, pelajar tulis mempunyai rangkap. Contohnya mempunyai rangkap itu contohnya satu rangkap. Okey, betul tak ada satu rangkap sini? Betul kan? Betul. Okey. Jadi bentuk yang kedua? Bentuk yang kedua, siapa nak kongsikan jawapan anda? Okey, silakan Bakisha. Jumlah baris setiap rangkap adalah sama, iaitu 4 baris. Okey, jumlah baris mempunyai 4 baris dalam satu rangkap. Okey, ini baris yang pertama, ini baris yang kedua, baris yang ketiga, baris yang keempat. Jadi jumlah barisnya ialah 4 baris dalam satu rangkap. Okey, maka pelajarnya akan dapat markah lah. Kenapa? Sebab pelajar boleh jawab. Sebab pelajar dah mengikuti formula. Sama ada nak jawab dalam pantun pun boleh, dalam sloka pun boleh, dalam gurindam pun boleh, dalam syair pun boleh. Formula yang sama sahaja untuk menjawab soalan berkaitan dengan bentuk puisi. Baik. Okey, seterusnya Cikgu Syam akan terus pada soalan yang kedua, iaitu dia nak 2 gaya bahasa. Gaya bahasa. Beserta contoh. Kita ada 6 gaya bahasa yang kita telah bincangkan. Pilih mana-mana 2 je, cikgu. 2 je. Tapi perlu berdasarkan kepada puisi yang diberi di sini. Okey.
Jadi Baik. gaya bahasanya apa? Siapa nak jawab gaya bahasa yang pertama? Kita panggil boleh. Ain. Berikan satu gaya Ain, bahasa okey. yang Ain boleh nyatakan untuk rangkap di atas. Kita ada 6 gaya bahasa. Asonansi ke, aliterasi ke, ya, anafora betul. ke, responsi, singkop atau kata ganda. Ya. Mana yang agak-agak Ain boleh berikan? Yang ada dalam Yang ada. rangkap puisi ni. Ya. Yang ada dalam sini. Gaya bahasa kata ganda. Kata Okey, ganda. gaya bahasa kata ganda. Dia minta contoh kan? Ha-ha. Mana contoh dia? Iaitu contohnya berdikit, berdikit, dikit. Berdikit. Ya, Ya. betul. Okey, satu lagi. Satu lagi. Okey, satu lagi. Satu lagi tadi kita belajar kata silap saya. Apa tu? Anafora kan cikgu dah? Ya, betul Nisa. Ya. Okey, nampaknya ada pelajar yang cuba menjawab anafora Ain di menjawab sini. anafora. Ain, okey. Ini dia anafora. Nak. Betul. Pengulangan Okey. kata di awal. Di lah, awal cikgu. baris. Okey. Perulangan kata di awal baris. Okey. Okey, setakat ini kita dah belajar berkenaan dengan puisi tradisional. Ada 4 jenis iaitu pantun, syair, gurindam dan seloka. Dan hari ini fokus kita adalah seloka. Bertemakan boros dan juga dan jimat. jimat. Cikgu Syam dah jelaskan berkenaan dengan bentuk puisi dan gaya bahasa dan bagaimana nak menjawab soalan yang berkaitan dengan bentuk puisi. Sebenarnya banyak lagi kita nak bincangkan tapi masa ni cemburu betul dengan kita, cikgu. betul. Mungkin kena datang lagi ni. InsyaAllah, Okey, Nisa. silakan Okey. Cikgu Syam, kita minta untuk buat rumusan tentang apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Okey, Cikgu Syam mengharapkan hari ini anak-anak pelajar dapat mengikuti 2 elemen kajian dalam sastra, iaitu khususnya kita mengkaji bentuk dan juga kita mengkaji gaya bahasa serta maksud sedikit tadi dan ada beberapa nilai dalam sloka tersebut. Okey, jadi diharapkan anak pelajar dapat mengikuti dalam cuti persekolahan ini. Okey, Buat ulang kaji. Buat ulang kaji, buat latihan, gunakan kaedah pendekatan sama ada nak ambil daripada mana-mana, daripada cikgu sekolah lain ke, asalkan jangan lari daripada cara menulis jawapan yang betul. Formula tidak mengapa Nisa. Sama ada nak ambil R, JB, JPP, JSK, RA, kesimpulan ataupun sebagainya. Tak kisah mana-mana. Baiklah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua yang menonton episod kita hari ini. Diharapkan apa yang kita pelajari hari ini sangat-sangat bermanfaat untuk anda semua. Dan terima kasih kepada kawan-kawan saya dari SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 1. Terima kasih Cikgu Syam dari SMK Sri Kiambang Kelantan. Sebelum kita akhiri episod kali ini, Cikgu Syam ada pantun ya? Silakan Betul Cikgu. Nisa. Saya ada satu lagi pantun untuk saya lagukan untuk anak-anak pelajar khususnya dan juga untuk Nisa. Okey. Pantun ini saya akan lagukan. Silakan saya akan cikgu. lagukan. Ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Bye. Saya salah seorang guru kesusastraan Melayu Komunikatif iaitu KMK. KMK adalah mata pelajaran elektif bagi pelajar tingkatan 4 dan 5 bermula dengan calon SPM 2021. Subjek KMK ini sememangnya subjek yang menarik dan pelajar sebenarnya boleh skor dengan mudah. Syaratnya, mereka perlu membaca teks, memahami dan menghayati karya. KMK terbahagi kepada 3 bahagian iaitu yang pertama, apresiasi sastra. Di sini pelajar perlu mengenal pengarang, menganalisis elemen-elemen sastra dan juga membuat kritikan. Dalam bahagian kedua pula iaitu bahagian pembangunan insan, pelajar akan menganalisis sasiah watak, membincangkan isu-isu masyarakat dan kenegaraan. Manakala bahagian ketiga, bahagian yang paling menarik iaitu pengkaryaan. Pelajar boleh menonjolkan kreativiti mereka dalam penghasilan karya dan dalam bentuk persembahan multimedia. Didik TV KPM